Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah ada disebutkan, diterangkan, diuraikan oleh Ibnu Ajibah dalam kitabnya Iqadul Himam tentang kepentingan uzlah, tentang kepentingannya, tentang peranannya dalam meningkatkan tauhid kita. Karena Ibnu Athaillah kata zikir itu ada 4 tingkat. Zikrullah itu ada 4 tingkat. Pertama, zikir ghaflah. Kalau Allah tingkatkan, meningkat kepada zikir yaqadah. Kalau ditingkatkan oleh Allah lagi, meningkat kepada zikir khudur. Dan berakhir dengan zikir ghaibah amma siwal madhkur. Peningkatan zikir ini tuan-tuan, daripada ghaflah kepada yaqadah, kepada khudur, kepada ghaibah, akan mudah dicapai apabila seseorang melakukan halwat dan uzlah dalam keadaan terpimpin oleh guru atau dipimpin oleh guru. Tanpa halwat sukar nak dicapai peningkatan ini. Kemudian prinsip yang lain ialah adanya rakan seperguruan. Adanya rakan-rakan seperguruan. Maknanya kalau ikut tarekat ni, belajar ilmu tarekat, tak boleh seorang-seorang. Mesti ada kawan. Kerana peranan kawan ini sangat penting, Kalau kawan itu jahat, kita boleh jadi jahat. Kawan itu baik, jadi kita boleh jadi baik. Kita belajar ilmu tarekat ni, mungkin semangat kita turun naik. Ada kalanya surut, ada kalanya naik. Masa surut itu kalau ada kawan ini nasihatkan kita. Mungkin juga kita terlanjur melakukan satu dosa, kawan akan ingatkan. Ini semua ada faedahnya. Orang-orang yang selalu dia salah ni, tersesat ni, dia sorang-sorang ni. Dia belajar satu ilmu, dia diam je. Dia rasa dia untung, dia beruntung kerana dia seorang di kampung itu dapat belajar ilmu. Orang lain dia tak beritahu. Sedangkan ilmu yang dipelajari itu ilmu sesat. Kalau ada kawan, tentulah kawan akan mengingatkan. Nabi sendiri pun ada menerangkan macam mana peranan kawan. Nah, hadis al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ala man yukhaliluhu. Agama seorang itu akan terpengaruh dengan rakannya. Maka hendaklah ditelitikan siapakah orang yang dijadikan kawan atau rakan. Jadi tentulah kalau kita ada rakan seperguruan akan mengingatkan kita. Kalau kita lemah semangat, tak beramal dan sebagainya, insya-Allah kawan-kawan ini kita akan mengingatkan kita. Selain daripada itu tuan-tuan, bila kita belajar ilmu tarekat ni, hendaklah ada himmatun aliyatun, himmah yang tinggi. Makna himmah ni dihuraikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitabnya Al-Insanul Kamil. Kata Syekh Abdul Karim Al-Jili, himmatun aliyah, himmah itu ialah satu nur, sejenis nur yang asyik dengan Allah. Sedang nur-nur yang lain asyik kepada yang lain, tapi nur himmah asyik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dalam apa yang mudah kita fahami, himmah ni keazaman yang bulat, yang kental, yang tak takut, yang tak jemu, yang tak jelak, tekun terus belajar dan beramal untuk sampai kepada Allah dan keridhaannya sampai mati. Kalau tak ada, memang patah tengah jalan.
Sebab itu kita tengok ada golongan masyarakat kita belajar tarekat ni macam musim durian. Macam bermusim lah. Buah durian tu bermusim. Dia belajar tarekat pun bermusim. Bila ada seminar macam ni semangat. Nanti dah lama-lama setahun dua undur selangkah. Akhirnya ambil kesimpulan, alah Islam tu mudah. Islam ni mudah. Buat apa nak nyusah diri bertarekat-tarekat? Biasa sajalah. Akhirnya dia tinggalkanlah tarekat. Karena tak ada himmatun aliyah. Sebab itulah kita untuk dapatkan himmah yang tinggi ni, kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang himmah yang tinggi ini kerana lempahan daripada datuk nenek kita. Satu masa dulu datuk nenek kita pernah belajar tarekat. Kita sebagai cucu dapat lempahan keberkatannya. Tapi kita juga boleh memohon kepada Allah, ya Allah tinggikanlah himmat aku, kuatkanlah himmat aku, supaya aku rajin belajar, rajin beramal. Jadi begitulah. Banyak lagi lah prinsip-prinsip dalam ilmu tarekat ni. Seperti mengutamakan akhirat. Orang tarekat ni utamakan akhirat ni. Menjaga hubungan sesama manusia seperti yang disuruh oleh Allah, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusalah. Hendaklah juga kita bersabar, hendaklah kita cuba membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Wa yadrauna bil hasanati as-sayyi'atah. Setakat ini dulu. Saya ucapkan terima kasihlah kepada tuan-tuan yang mau mendengar di awal hingga akhir. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.